sekarang saya nak sentuh untuk bagaimana kita nak melaksanakan ujian mendengar pula. Ya, ujian mendengar bagaimana kita nak laksanakan ya. Okey, kita tengok dulu sebentar rakan-rakan semua yang sedang mendengar di talian, sila bersabar. Okey, ini yang terakhir, semoga membantu anda untuk lebih bersedia dari awal. Okey. Kita tengok dulu. Alright, ujian mendengar. Yes, ujian mendengar. Okey, ujian mendengar ya. Okey, ujian mendengar ini ya, 10.01 peratus akan diambil daripada ujian mendengar ini. Baik. Jenis instrumennya ialah ujian mendengar. Okey, ada 3 jenis item untuk ujian mendengar. Pertama, objektif aneka pilihan. Kedua, objektif pelbagai bentuk. Dan ketiga, subjektif respon terhad. Okey, ada 3 item yang perlu dijawab oleh murid. Dan bilangan soalan ini, bilangan soalan ujian mendengar antara 4 hingga 6 petikan. Ya, antara 4 hingga 6 petikan, dan setiap instrumen mengandungi 20 hingga 25 soalan. Pelajar jawab semua, wajib jawab semua soalan. Dan jawapan itu pula mesti berdasarkan petikan yang mereka sedang baca dan mereka sedang dengar. Ya. Okey. Yang keempat, jumlah markah seperti yang saya katakan tadi 30 markah. 30 markah ini macam markah rumusan juga kan. Tetapi untuk ini ujian mendengar ini 30 markah ini banyak nih. Okey. Dan konstruk yang dinilai kemahiran mendengar. Jadi pelajar perlu mendengar, anda perlu memahami, anda juga perlu mengaplikasi, dan anda juga perlu menganalisis maklumat yang kamu dengar. Jadi kalau ada pelajar tu ada masalah kesihatan, contohnya ada masalah pendengaran, mungkin akan dirujuk kepada lembaga peperiksaan ya. Kalau ada masalah pendengaran akan dirujuk kepada sekolah, akan rujuk kepada GPN, dan GPN akan rujuk kepada lembaga peperiksaan. Macam mana kita nak atur? Okey, itu jangan kamu risau, itu di luar bidang kuasa kita. Ada pihak lain yang perlu ambil tanggungjawab. Okey, kemudian tempo ujian. Okey, anggaran masa ya. 30 markah, 30 menit. Sama juga ini, 30 markah, 30 menit. Aduh. Dan cakupan konteks juga, adik. Cakupan konteks juga mencakupi semua standar kandungan dan standar pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Saya ulang balik. Tema yang pertama, kesihatan dan juga kebersihan, sampailah ke tema yang ke-18, pentadbiran dan politik. Daripada 18 tema itu akan diambil 1 atau 2 isu ya. Okey, kita teruskan. Dan aras kesukaran rendah, ada nisbahnya 5, nisbah 3, nisbah 2. Yang aras rendah 5, sederhana 3, dan tinggi 2 saja ya. Baik. Penskoran dikotomus dan juga analitik. Dan alat tambahan di sini, okey, ada rakaman audio. Dan pelajar akan dapat kertas peperiksaan pada masa itu. Dan masa itu juga kamu menjawab ya. Okey. Jumlah petikan, okey, supaya lebih jelas ya. Jumlah petikan, saya katakan tadi 4 hingga 6 petikan. Satu petikan itu berdurasi 3 hingga 4 menit. Setiap petikan berdurasi 3 hingga 4 menit. Dan jumlah soalan, 20 hingga 25 soalan. Dan ujian mendengar ini dilaksanakan selama 30 menit. Kalau rekan-rekan guru yang ada pengalaman buat ujian mendengar semasa PT3 dulu ya, PT3 dulu, tak susah sebenarnya. Ini merupakan lanjutan daripada PT3. Dan kebetulan pula calon SPM kita tahun ini merupakan pelajar yang terakhir menduduki ujian mendengar semasa mereka PT3. Jadi tak susah sebenarnya dari segi operasi. Ya, kita ikut yang dulu, oke saja tuh. Ya, baik. Konstruk, kemahiran mendengar dan bertutur. Sama juga ya, memahami, menganalisis dan juga mengaplikasi. Sama juga ya. Oke. Kaidah penskoran. Seperti yang saya katakan tadi ada 2. Pertama, dikotomus. Dikotomus ini
pilihan jawapan betul atau salah. Oh, ini yang bahayanya. Kalau betul-betul lah, kalau salah lah tuh. 1 markah untuk jawaban yang betul dan 0 untuk yang salah. Jadi di sinilah sebenarnya kita tak boleh bantu calon lah. Dia kena dengar dan dia kena pilih. Kemudian yang kedua, analitik. Analitik ini maksudnya markah berpandukan unsur yang terkandung dalam jawaban. Oke, itu ada 2 lah, dikotomus dan juga analitik. Oke, kita teruskan. Oke, seperti yang saya katakan tadi, aras kesukaran item pelbagai, rendah, sederhana, dan juga tinggi. Yang ini adil kepada semua calon. Oke, adil kepada semua calon. Mungkin ada pelajar yang di luar sana yang sedang mendengar sesi ini, wah cikgu, macam mana nak jawab tu kalau aku dengar saja? Berapa kali rakaman itu diperdengarkan? Sabar, nanti saya akan bagi tahu ya. Oke. Bentuk pelaksanaan ujian mendengar rakan-rakan semua dan juga kepada semua pelajar yang sedang menyaksikan live streaming ya pada petang ini. Oke. Pertama. Nah, jumlah kepanjangan petikan itu tak banyak. Antara 180 hingga 200 patah perkataan. Sikit ya. Oke, petikan yang pertama. Petikan yang pertama ni ya, dengar ya adik-adik semua. Calon membaca soalan kali pertama selama 1 minit. Maksudnya setiap pelajar kena baca, Anda akan dikumpulkan dalam dewan, 1 minit kamu kena baca soalan kali pertama. Kedua, rakaman petikan diperdengar kali pertama. Ketiga, calon diberi masa 30 saat untuk menyimak jawapan. Yang keempat, calon membaca soalan kali kedua selama 1 minit. Oke, ketiga, yang kedua terakhir, rakaman petikan diperdengar kali kedua. Dan yang terakhir, calon diberi masa 30 saat untuk menyimak jawapan. Jadi maksudnya di sini adik-adik, sementara Anda mendengar petikan itu ataupun rakaman tersebut, mata kamu tuh kena jelas, mata kamu tuh kena tertancap sepenuhnya terhadap petikan yang sedang kamu nak jawab tuh. Oke, jadi tidak ada kelonggaran kepada pelajar ketika Anda sedang mendengar rakaman itu, tiba-tiba kamu nak buang air. Ataupun kamu nak buang air besar ke buang air kecil ke pada masa itu tidak dibenarkan. Kalau kamu kena keluar juga, maksudnya kamu dah ketinggalan dan tidak ada ulangan balik. Jadi pastikan semasa ujian mendengar itu kamu dah segala-galanya dah bersedia, dah buang semua, tinggal kamu duduk sahaja dalam dewan dan mengikuti sesi tersebut. Oke, demikian juga dengan petikan yang kedua pun sama juga. Oke, sama juga ya. Calon membaca soalan kali pertama selama 1 menit. Rakaman petikan diperdengar kali pertama, kamu dengar rakaman itu, kemudian calon diberi masa 30 saat untuk semak jawapan. Seterusnya yang keempat, calon membaca soalan kali kedua selama 1 menit. Kemudian rakaman petikan diperdengar kali kedua dan calon diberi masa 30 saat untuk menyimak jawapan. Macam yang PT3 lah dulu, mudah saja nih. Oke. Mudah ya kan adik-adik semua? Jadi penandaan ujian mendengar yang ini, oke, macam mana kita nak tanda? Macam mana kita nak aturnya? Oke, macam mana kita tanda? Kamu akan hantar skrip tersebut kepada guru dan guru akan tanda. Kami akan tanda jawapan kamu tu sebab kami semua diberikan ada dokumen-dokumen penting lah berserta dengan skema. Jadi penandaan itu akan dibuat oleh rakan guru di sekolah, ya, tidak dihantar ke lembaga. Oke, baik. Susun atur calon ujian mendengar. Macam begini. Akan dibuat di dewan, ya, di dewan. Ini macam yang PT3 dululah. Kalau sekolah itu ada dewan yang besar, mungkin akan dikumpulkan semua di dewan dan pastikan pemberantasan suara itu berfungsi dengan baik. Dan 1 pentaksir bagi setiap 30 calon. Macam sekolah saya banyak sekali jumlahnya lebih 200. Maksudnya kita akan gunakan tempat-tempat yang banyak lah. Okay? Baik, terusnya boleh juga dibuat di bilik darjah.
Boleh juga dilaksanakan di bilik darjah. Pentaksi sekolah memainkan rakaman audio menggunakan komputer riba ataupun pemain CD. Boleh, yang penting dengar. Semua pelajar tu dengar ya. Contoh-contoh item. Ini yang paling penting para pelajar. Ini yang paling penting. Mungkin ada para pelajar yang sudah mendapat maklumat tentang ini, tetapi saya nak sentuh semula supaya Anda lebih faham. Ini merupakan contoh-contoh item yang digunakan semasa pentaksiran ujian mendengar ya. Baik. Contoh yang pertama, Anda diberi masa selama 1 menit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang berikutnya. Jadi kamu akan dengar rakaman tersebut tentang cerpen kasut kelopak jantung. Lepas itu adik-adik, para pelajar, jawab soalan ini. Jawab soalan ini. Jadi kamu dapat jawapan di mana? Daripada petikan cerpen. Untuk soalan nombor 1, nyatakan satu tindakan Ahmad yang menyebabkan Cikgu Harun marah. 2 markah. Yang tindakan Ahmad itu terdapat dalam petikan. Itu sebabnya Anda perlu cepat baca. Perlu cepat menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks. Yang kedua, nyatakan sifat kelopak jantung yang gugur bertaburan. Yang ini pun terdapat dalam teks. Sudah ada contoh. Besar-besar. Apa lagi yang lain? Dalam teks. Kamu kena cari. Yang ketiga, apakah tujuan Cikgu Harun menyuruh Ahmad mencari tali rafia? Yang ini pun jawaban terdapat dalam teks. Pelajar kena cepat baca ya. Yang keempat, apakah nilai murni yang dimiliki oleh watak Ahmad? Watak Ahmad ini kamu akan dapat perwatakan Ahmad melalui petikan dalam cerpen. Ya, jadi itu sebabnya para pelajar mesti cepat membaca teks. Dan soalan yang kelima, ini bulatkan jawaban yang betul bagi soalan nombor 5. Kamu bulatkan. Jadi itu antara contoh soalan ujian mendengar. Yang kedua, contoh yang kedua ialah tentang faedah membaca buku ya. Jadi para pelajar kena dengar petikan tersebut, kemudian nanti kamu akan baca. Kamu baca dan kamu akan jawab soalan yang diberikan ya, berdasarkan kepada petikan yang kamu dengar dan juga berdasarkan kepada petikan yang kamu sudah baca. Jadi soal menggunakan masa dengan berkesan selama 30 menit ini memerlukan ketelitian, memerlukan tindakan pantas setiap pelajar. Jadi pelajar yang belum menguasai kemahiran membaca agak susah nak menjawab soalan ini sebab masanya sangat singkat. Jadi itu sebabnya mana-mana pelajar yang belum lagi menguasai kemahiran membaca secara mekanis dengan lancarnya, saya minta semua pelajar supaya kamu tolonglah atasi. Hari-harilah kamu membaca secara mekanis dengan cepat. Dan kamu dengar apa yang kamu baca itu betul ataupun tidak, ya. Baik, ada beberapa soalan lah. Yang ini soalan yang keempat. Ini contohlah ya. Selesai. Mudah sahaja. Itulah sahaja perkongsian yang dapat dikongsikan kepada Anda pada petang hari ini.